Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Amma ba'd, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung bacaan kita dalam kitab Talbisu Iblis agar kita faham tentang tipu daya iblis, dan alangkah banyaknya tipu daya iblis sehingga kita terpesong daripada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bercakap tentang berpegang di atas sunnah, istiqamah di atasnya, tidak dapat lagi kita mesti kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam agama ni ada acuan dia, acuan yang jelas, yang benar, yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang dari jalan sunnah, walaupun dalam kadar amalan yang berlebihan, melampau, adalah sesuatu perkara yang tidak disukai oleh syarak. Menyimpang daripada sunnah sebagaimana kita dah sebut sebelum ni, boleh jadi kerana tak buat ataupun kerana terlebih buat. Okey, kerana melampau ataupun mensia-siakan. Jadi banyak cara iblis ni nak menjauhkan seorang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah galakkan supaya memperbanyakkan amalan sehingga melampau, yang natijahnya dia tetap juga menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita nak sambung bicara talbis iblis dalam ibadat. Terutama ataupun bab pada ini ialah bab talbis iblis agar memperbanyakkan solat malam. Talbis iblis agar memperbanyakkan solat malam. Baik. Iblis mengaburkan hakikat talbisnya atas ahli ibadah sehingga mereka memperbanyakkan solat malam. Di antara mereka bahkan solat sepanjang malam. Hebat ni. Jadi kenapa sampai solat malam termasuk talbis iblis? Sedangkan solat sepanjang malam kira hebat lah. Okay. Dia lebih senang solat malam dan solat duha daripada solat yang wajib. Sampai peringkat dia punya galakan tu sampai-sampai ada orang senang melebihkan solat malam dan solat duha daripada solat yang wajib. Atau dia terbangun atau dia tertidur saat menjelang fajar sehingga luput dari solat wajib. Jadi dia solat malam sampai keletihan, tertidur. Bila tertidur sampai menjelang fajar, tertidur, bangun-bangun lepas waktu subuh. Ataupun dia terbangun kemudian bersiap untuk solat, namun luput dari solat berjamaah. Paling pun dia mungkin miss solat jemaah. Atau dia bangun di pagi hari dalam keadaan malas sehingga tidak boleh bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Hatta sampai pagi kerja pun duduk tidur, mengantuk, tidur. Kata kenapa mengantuk ni? Semayang malam semalam. Talbis.
Kita ni mengantuk juga, tak semayang pun mengantuk juga ni. Mana cerita ni? Ni double talbis dia ni. Aku pernah melihat seorang syekh ahli ibadah yang bernama Husain Al-Qazwini atau Al-Qazwini. Saat siang hari dia sering berjalan kaki di Masjid Jami' Al-Mansur. Aku menanyakan alasan rutin itu. Lalu dijawab agar dia tidak tidur. Dia berjalan je. Kenapa dia berjalan? Supaya dia tak tidur. Maka ditegaskan ini adalah kejahilan terhadap syariat dan akal sihat. Kejahilan terhadap syariat kerana Nabi SAW bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan faqum wa nam." Sesungguhnya dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi. Kerana itu bangunlah dan tidurlah. Hadis ni dengan lafaz ni ialah hadis dari riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sanad hadis ni terdapat kelemahan, yang ni dhaif. Akan tetapi riwayat yang lain sahih. Cerita tentang macam mana Nabi suruh tidur sebentar kalau mengantuk di waktu solat tahajud, yang kita dah sebut sebelum daripada ini. Dan akan disebut nanti juga lepas daripada ini. Dan dalam riwayat lain disebut bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum hadiyan qasidan fa innahu man yushadda hadha ad-din yaghlibuhu." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian mengikuti petunjuk yang bersahaja atau bersederhana. Kerana siapa saja yang berlebih-lebihan dalam agama ini, nescaya dia akan terkalahkan. Sederhana je. Jangan berlebih-lebih dalam agama. Tapi kita ni bimbang, kita bukan setakat berlebih-lebih, sederhana pun tak siapa. Sederhana pun tak siapa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahawa apa yang dialaminya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa hablun mamdudun baina sariyataini faqala ma hadha? Qalu li Zainab tusalli fa idza kasilat aw fatarat amsakat bih. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, dan pada saat itu ada tali yang membentang di antara dua tiang masjid. Baginda lalu bertanya, "Apa ini?" Para sahabat pun menjawab, "Tali milik Zainab untuk salat. Saat malas atau letih, dia berpegangan dengannya, yakni tali tersebut." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Lepaskanlah tali ini, hendaklah masing-masing dari kalian mengerjakan salat dengan ketika bersemangat. Jika malas atau lelah atau letih, hendaklah dia duduk." Jadi dalam hadis ni, Nabi masuk ke masjid, tengok-tengok ada tali orang ikat antara tiang. Tali ni orang ikat antara tiang. Ni Nabi tanya, "Tali apa ni?" Kata, "Tali ni milik Zainab." Kenapa dia buat tu? Dia semayang, kalau dia letih dia akan pegang ke tali tu, atau dia mengantuk dia pegang tali tu supaya dia tak jatuh. Maknanya dia solat sampai peringkat dia ni mengantuk pun dia tahan supaya kalau dia jatuh dia tak rebah. Kalau mengajar mengantuk kan, kalau mengajar mengantuk. Tu dia. Mengantuk ni ada dua sebab lah. Sebab ada mengantuk lebih tidur atau kurang tidur. Lebih tidur mengantuk ke? Ada juga tak? Kurang tidur pun tu, ataupun ada keletihan. Jadi bila dia mengantuk ni kurang tidur sebab dia banyak solat sunat. Jadi dia semayang tahan mengantuk tu, Allahu Akbar, mengantuk pun pegang tali. Pegang tali. Kalau dia nak rubah pun dia pegang tali dia. Dia semayang juga dalam keadaan mengantuk tu. Wali memang wali ni. Jadi bila Nabi SAW dengar macam tu, Nabi kata, "Buka tali tu."
hulluhu makna lepaskanlah tali tu, buka tali. Buka tali. Kemudian Nabi kata masing-masing solatlah dalam keadaan waktu dia bersemangat, waktu dia kuat. Jika dia malas atau letih, hendaklah dia duduk. Kalau letih, duduklah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ni yang kita kata sokongan terhadap hadis sebelum ni lah, yang dhaif riwayat Abu Daud tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza na'isa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum, fa innahu idza shalla wa huwa yan'as la'allahu yadhhabu liyastaghfira fayadhhabu fayasubba nafsahu." Okay. Fayasubba nafsahu, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila, yang bermaksud apabila salah seorang dari kalian mengantuk, hendaklah dia tidur sampai hilang mengantuknya. Kalau dia ngantuk, tidur dulu sampai hilang. Kita kalau tidur ngantuk, tidur sampai pagi. Apa tadi? Boleh jadi sebab apabila dia solat dalam keadaan mengantuk, boleh jadi dia ingin memohon ampun, tetapi dikarenakan mengantuk, mereka malah mencela dirinya sendiri. Okey. Jadi supaya dia sedar apa yang dia baca, dibimbangi dengan mengantuk ni, dia baca doa patut untuk dia, tapi doa ke atas dia. Jadi dalam hadis ni terdapat perintah kalau mengantuk tidur. Agak-agak yang buat tali tadi bertentangan tak? Bertentangan lah, ikat tali, ngantuk pun semayang juga. Nabi suruh tidur, dia pergi semayang juga. Jadi ini talbis iblis kerana apa? Dia menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam arti kata lain, mengantuk ni, kalau kita tidur masa tu dapat pahala ke? Banding kita semayang, dapatlah pahala. Sebab apa? Sebab kita sedang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun kejahilan terhadap akal sihat, kerana tidur itu merupakan satu jahil terhadap agama. Makna tadi jahil terhadap agama, kalau mengantuk agama pun suruh tidur. Adapun kejahilan terhadap akal sihat, kerana tidur itu merupakan cara mengembalikan kesegaran tubuh yang telah melemah disebabkan aktiviti rutin. Jadi kita merehatkan tubuh tu bagus. Tatkala seseorang tidak mau tidur, padahal dia pasti memerlukannya, maka dia akan bernampak buruk atau berkesan buruk terhadap badan dan akalnya. Kita berlindung kepada Allah dari tindakan bodoh ini. Jadi maknanya apa? Dari sudut kesihatan pun tak bagus, dari sudut agama pun tak bagus. Okay? Dari sudut agama, Allah Ta'ala Nabi suruh tidur. Dari sudut kesihatan, kalau dia tak tidur, dia akan memberi kesan yang buruk terhadap badan dan juga akal. Melainkan kalau dia ni memang tak cukup tidur sebab penyakit, itu lain ceritalah. Penyakit dia tak cukup tidur. Tidur lama, tapi letih mengantuk je sokmo. Tu dia kita panggil apa? Sleep apnea. Sleep apnea ni tidur yang masanya lama tapi kualitinya tak cukup. Ya, jadi ngantuk sokmo, tu lain. Bab lain. Nama dia sleep apnea. Tidur yang tidak cukup sempurna tidur dia. Mungkin kerana pernafasan dia, kerana ada sekat dalam throat. Wallahu ta'ala alam. Okey. Jadi andai kata kalau dia ni cukup dah tidur, ataupun ada dia mengantuk, kerana dia tak tidur, maka tidurlah. Okey. Kalau ada yang menanggapi, engkau meriwayatkan kepada kami bahawasanya beberapa salaf menghidupkan seluruh malamnya untuk beribadah. So dia kata, macam mana kalau ada riwayat kata beberapa sahabat ni dia semayang sepanjang malam atau seluruh malamnya dia gunakan untuk ibadat.
Okay, sanggahan tersebut boleh kami jawab dengan hujah benar, tapi mereka melakukannya setahap demi setahap sehingga mereka mampu melakukan amalan tersebut. Maknanya dia buat tahap-tahap sampai akhirnya memang dia tak mengantuk waktu dia salat, tak tidur. Okay? Kerana dia sudah terbiasanya begitu. Jadi apa yang dibimbangi doa ke atas dia dalam keadaan mengantuk tu tak berlaku. Okay, insya-Allah ada sebahagian daripada salaf melakukan demikian. Sehingga pada saat yang sama mereka pun yakin boleh tetap melaksanakan solat subuh berjamaah. Jadi kalau dia tak solat malam, tak tidur pun, insya-Allah dia boleh bangun solat berjamaah. Di sisi lain mereka mendukung usaha mereka untuk boleh seperti ini dengan cara tidur pada siang hari. Pun begitu ada setengah tu dia tidur pula siang, nak suruh tambah kekuatan di waktu malam. Dan dengan hanya sedikit makanan. Dia ada juga dengan cari bantuan dengan sedikit makan sehingga mereka mampu untuk menghidupkan seluruh malam dengan ibadah. Kita ni tak lawan mengantuk, lawan duk gitu siapa salah. Orang suruh makan. Mulalah mengantuknya. Di samping itu kami belum pernah mendengar bahawa Nabi SAW menghidupkan seluruh malam untuk salat sehingga sunnah beliaulah yang wajib kita ikuti. Yang lebih penting Nabi sendiri salat malam tidur. Ada waktu Nabi tidur dan Nabi juga larang untuk tidak tidur. Jadi bila kita tidur, kita sebenarnya mentaati perintah Rasulullah SAW. Adapun kalau dia tak tidur sampai dia mengantuk, kemudian dia pun berdoa yang sepatutnya baik jadi buruk, itu semua tu tidak digalakkan. Baik, bukan termasuk sunnah. Iblis melancarkan talbisnya pada beberapa orang yang gemar solat malam dengan membicarakan amalannya ini di siang hari. Jadi ada kes tak bangun, ada kes solat malam tak bangun sembahyang berjemaah di masjid, solat subuh, ini tak bagus. Ada kes solat malam tak tidur mengantuk sampai peringkat mendoakan kecelaan terhadap diri, adalah benda yang tak bagus. Okey. Ada pula orang yang solat malam kemudian dia berbicara amalannya di siang hari. Seperti contoh, dia sembahyang malam, dia dengar azan. Lepas tu dia pergi masjid, dia kata apa? Oh, muazzin imam hari ni tepat waktu ni. Tepat waktu. Imam muazzin tepat waktu. Menunjukkan waktu tu dia sudah bangun. Itu juga termasuk daripada talbis. Dibimbangi dengan saat itu, dia berasa nak bagi tahu orang pukul berapa dia bangun atau dia dah bangun waktu azan tu. Padahal duduk diam-diam lah. Kalau dia salat pun siap salat diam-diam. Sikap seperti ini andaikan pelakunya selamat dari riak, setidak-tidaknya akan mengubah catatan amalan tersebut, yakni dari amalan yang awalnya dikerjakan secara rahsia menjadi amalan yang dikerjakan secara terang-terangan sehingga pahalanya pun berkurangan. Jadi jangan duk tunjuk ke orang. Banyak sudut maknanya. Talbis iblis dalam bab solat malam ni banyak sudut. Kita dah sebut dah tadi. Okay? Sehingga ada yang sudut kata apa? Dia solat malam sampai tak bangun subuh. Ada yang kata dia solat malam, dia boleh bagi tahu waktu muazzin hari ni, dia dah bangun. Semua bentuk-bentuk tu adalah talbis iblis terhadap orang-orang yang beriman dalam melakukan ibadah. Baik, kita pergi yang seterusnya. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara Al-Quran. Ada juga. Tu ahli Quran dah. Ni yang lain pula ni. Talbis iblis dilancarkan kepada orang yang terbiasa menyendiri di masjid untuk mengerjakan solat dan secara umum beribadah di dalamnya. Seperti membaca dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Keadaan positif ini menjadikan orang itu dikenal sebagai ahli ibadah
Lalu orang-orang pun menemuinya, bermakmum terhadapnya, sehingga keadaan hal dirinya tersebar luas di tengah masyarakat. Okay? Padahal ini bahagian talbis iblis. Dahsyat juga. Orang rajin baca Quran pun tak terlepas juga. Buktinya mereka yang dicap sebagai ahli ibadah tadi menjadi bersemangat beribadah kerana dia mengetahui bahawa apa yang mereka lakukan akan didengar oleh orang-orang dan mendatangkan pujian. Sungguh sikap sedemikian bertentangan dengan hadis maupun asar dari generasi salaf. Okay. Sebab sampai-sampai takut dibimbangi masuk melalui hati, masuk melalui riak yang ada di dalam hati. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Sesungguhnya salat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Cuma kena tengok juga satu sudut apa dia. Okey. Salat rumah ni, salat sunat, jangan sampai kita salat sunat termis salat berjemaah di masjid. Masjid tempat kita ni kadang-kadang qomat dia cepat. So bila kita salat sunat di rumah, terlepas takbiratul ihram dengan imam. Jadi walaupun dia salat sunat ni baik di rumah, tapi dalam situasi yang kita sebutkan tadi, makmum pergi awal lah salat sunat di masjid. Sebab apa? Takut kalau salat sunat di rumah tak sempat sampai ke masjid, imam dah qamat dah. Bila dah qamat dah. Baik. Amir bin Abu Qais tidak suka seseorang melihatnya mengerjakan salat sunat, maka dia pun tidak melakukan ibadat ini di masjid. Jaga dia niat dia. Tak apa sebab talbis iblis ni mudah je. Dia mari puji rasa gini-gini, orang pun rasa riak. Okay. Ibnu Abi Layla sedang menunaikan salat sunat, selalu seseorang menemuinya maka dia segera berbaring. Dia semayang sunat, celah-celah tu takut orang ketuk dia pun buat lolok tidur. Tak nak tunjuk ke orang bahawa dia ni salat qiyamul lail. Kita siap buat live lah. Masa semayang tahajud, live solat tahajud. Dahsyat. Ya salam, benar tak wajib berlaku tu. Ada tak? Live masa solat tahajud. Masa orang pun share like. Ramai orang semayang. Soalnya Allah Ta'ala nak ke lagu tu. Kita kadang-kadang neraca kita dipengaruhi oleh viralnya sesuatu isu. Tapi persoalan yang utama, Allah Ta'ala nak ke lagu tu. Itu soalan dia. Okay? Jadi kalau boleh jangan tunjuk ke orang solat ni. Tapi kalau kita ni ada satu keadaan kadang-kadang talbis iblis sampai asal ada orang je tak solat, asal ada orang tak solat. Bukan makna je gitu. Jangan tertipu pula. Asal ada orang solat atau ada orang tak solat. Akhir sekali tak jumpa tempat tak ada orang, pakai tak solat tu. Nampak tak? Tak jumpa tempat hak tak ada orang. Dia takut kepujian, dia kata nantilah aku nak solat tempat tak ada orang. Cari tak jumpa tempat tak ada orang. Akhir sekali tak solat. Kena tipu juga lagu tu. Iblis melancarkan talbis kepada beberapa ahli ibadah yang menangis di tengah khalayak orang, di tengah banyak orang. Dia menangis, ibadat dia menangis. Macam Quran nak nangis. Tangisan itu akan sulit sekali untuk ditahan jika sudah biasa dilakukannya. Bila dah senantiasa menangis, cakap sikit menangis. Okey, maka siapa saja yang mampu menutupinya namun malah menampakkannya, bererti dia sengaja berbuat riak. Memang kita duk tunjuk tangisan ke orang, tangisan tu menunjukkan kita ni riak. Macam mana?
Sengaja sebab tak tutup tangisan tu. Dari Asim, dia menuturkan jika Abu Wa'il salat di rumahnya, nescaya dia menangis. Namun bila dia diberi segala kesenangan dunia dengan syarat menangis di hadapan orang lain, nescaya dia menolak atau tidak mahu melakukannya. Oh, ni dahsyat. Dia kalau solat sendiri, dia menangis. Tapi kalau Allah beri harta-harta, kesenangan dunia dengan syarat menangis di hadapan orang lain, dia tolak dan dia tidak akan lakukan. Ini kenapa? Kerana dia menjaga hati dan agamanya. Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, jika tidak kuasa menahan tangisnya, sementara terdapat orang lain di dekatnya, dia akan berdiri dan segera pergi. Kalau tiba-tiba nak menangis, dia bangun, dia pergi. Dia tak tunjuk kepada orang dia menangis. Bukan malu sebab air mata jantan dah, tapi sebabnya dia bimbang dengan tangisan tersebut menyebabkan pahalanya kurang ataupun hilang. Okay, takut kepada riak tadilah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis menipu beberapa ahli ibadah dengan talbis yang menyesatkan, sehingga anda melihat mereka rutin mengerjakan salat siang malam, akan tetapi mereka enggan berusaha mengubati penyakit hatinya serta tidak memperbaiki pola makannya, padahal memperbaiki keduanya lebih utama dari banyak beribadah sunnah. Ada juga sampai peringkat rajin buat amal ibadat semayang malam ni sehingga tak buat benda lain. Tidak berusaha mengubati penyakit hatinya, tidak memperbaiki soal pola makan yang berkaitan dengan kebaikan diri dia. Dia lupa. Padahal itu juga termasuk sunnah. Malah lebih utama dari banyak beribadat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Talbis iblis terhadap orang yang baca Quran. Iblis menebarkan talbis kepada sebahagian orang dengan mendorong mereka agar banyak membaca Quran. Suruh baca Quran banyak-banyak. Akan tetapi mereka membacanya dengan cepat, tidak tartil dan tidak memastikan kesahihan bacaannya, dan ini merupakan sikap yang tidak terpuji. Okey, sifat yang tidak terpuji. Banyak baca Quran tapi lain dengan cara dia sebenar. Ibn al-Jauzi rahimahullah berkata, iblis menipu sekelompok qari dengan mendorong mereka agar membaca 1 atau 2 juzuk Al-Quran di menara masjid di malam hari secara berjamaah dan dengan suara keras. Baca Quran di masjid malam hari berjamaah, suara kuat. Dengan perbuatan ini mereka telah menghimpunkan 2 perkara buruk sekaligus, iaitu mengganggu orang yang sedang tidur dan beribadah yang rentan dengan penyakit riya. Di antara ahli ibadah ini ada yang membaca Al-Quran di masjid ketika azan, kerana saat itu orang-orang sedang berkumpul di masjid. Kata Ibnul Jauzi, salah seorang perkara yang paling menghairankan yang pernah aku saksikan di antara mereka adalah seorang laki-laki yang mengimami salat subuh orang-orang di hari Jumaat, menoleh dan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Lantas dia membaca doa khatam Quran. Dia buat supaya orang tahu bahawa dia telah khatam Quran. Ya ilaha illallah. Dia ngaji dah tempat lain, orang tak tahu banyak mana pun dia ngaji. Dia tiba waktu salat subuh dia baca doa khatam Quran. Baca doa khatam Quran, kata, kenapa dia baca doa khatam Quran? Sebab dia baca Quran khatam begini. Supaya orang tahu bahawa dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Ajaib. Kalau kira dari sudut sunnah tu tak ada lah. Tapi dia menggambarkan doa dengan bahawa dia ni khatam Quran. Ada doa kunut ke, kadang boleh jadi kunut nazilah kan. Doa dia tu tidaklah terhad kepada doa-doa khusus. Boleh juga doa-doa umum. Ada orang ni mungkin dia dalam salat subuh tu,
Dia baca doa, dia baca mula-mula dia baca dalam surah khatam, qul a'udzu birabbil falaq, ataupun lepas sembahyang dia pun pegang doa, baca doa sempena khatam Quran. Jadi nak menunjuk ke orang bahawa dia telah membaca Quran sehingga khatam. Okey. Betul juga. Begitulah juga. Kadang-kadang orang budak-budak SPM ni, time dia semayang okey dah, bila PSO lulus. Orang tanya apa rahsia, dia pun kata, dia solat malam 5 jam satu hari. Tak payah sebutlah, rugi. Baik. Ini bukanlah cara beribadah para ulama salafus salih. Sungguh mereka selalu menyembunyikan ibadahnya. Sebagai contoh amalan Ar-Rabi' bin Khuthaim, seluruh rahsianya tidak terlihat di hadapan umum. Kadang-kala dia telah membuka mushaf, lalu seorang menemuinya, maka dia pun menutupi mushaf dengan kain. Tengah-tengah ngaji Quran, baca Quran, tengok ada datang ditutup dengan kain. Tak nak baginya orang tengok amal ibadat dia kerana bimbang tak dapat pahala. Kita ni suka share balik. Ngaji Quran share, ngaji tu share. Share belaka. Habis tempat tak ada, tak share. Imam Ahmad bin Hanbal sangat sering membaca Al-Quran tanpa diketahui berapa banyak dikhatamkannya. Sedang Imam Ahmad baca, orang tak tahu berapa kali dia khatam. Dan dia pula bukan niat maksud nak tunjuk-tunjuk ke orang dia berapa kali khatam. Imam Ahmad bin Hanbal, okey, ayat habis pasal Quran, pasal Al-Quran. Okey. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bab puasa ni kita akan sambung pasal ni, ada niat puasa sekaliguslah nanti. Sebelum kita pergi kepada bab talbis ibadat, ahli ibadah dalam perkara haji. Dalam perkara haji. Mana tadi? Jadi bab Al-Quran kita dapat satu bab Al-Quran, bab salat malam. Benda ni bagus belaka, baik. Tapi iblis ni dia tipu supaya orang ni terpesong daripada landasan utama yang benar. Kalau hadis Nabi, macam mana Nabi salat? Tak ada pun suruh salat sampai sepanjang malam. Okay? Akhirnya dia menyimpang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita panggil juga tentang talbis iblis terhadap para pembaca Al-Quran. Okay? Baca Quran, seronok dia baca Quran. Sehari dua hari ni cerita tentang macam mana orang nak iktiraf ulama, ataupun macam mana orang yang nak ikut orang yang mengajarkan tanpa sunnah yang benar. Ini juga sebahagian daripada tipu daya sebenarnya. Banyak orang ni dia ikut je ustaz tu tanpa dia rujuk kembali Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukan kita nak suruh ambil Quran tu secara mentah, tak. Bukan kita nak suruh ambil hadis tu secara sembrono, tidak. Cuma kita nak banding lah. Yang diajar tu betul ke tidak, ada dalam Quran, ada dalam Sunnah. Dan kita nak ikut sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atas dasar tersebut, kita jagalah diri kita daripada talbis iblis. Dan sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, antara talbis iblis ni ada dua. Hak ni orang bersungguh nak buat amal, tiba-tiba dia tak baca semua ni, dia ditipu iblis dengan tidak beramal langsung. Nanya jugalah tuan-tuan. Akhir sekali nanya, buat pun tak kena, tak buat pun tak kena. Habis tu buat macam mana? Kena buatlah dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah kerana dia bersangkut dan berkait dengan ikhlas yang kita dambakan. Bersangkut dengan ikhlas yang kita dambakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cerita bab ahli ibadat puasa tu saya tangguh dululah. Okey. Tangguh dulu disebabkan ada kaitan dengan yang kedua. Kemudian kalau kita bincang nanti takut tak sempat nak habis. Okay. Ada soalan ke nak tanya? Ada orang nak tanya soalan, boleh tarik dekat ruang tu supaya kita boleh sama-sama bincang.
saya sebut tadi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kepentingan kita ni berpegang kepada sunnah ni utama sekali kita ni. Semua yang kita bincangkan ni, kita akan tahu benda ni salah seandainya kita dah tahu tentang bagaimana sunnah tu. Banyak orang ditipu sebab dia jahil tentang sunnah yang sebenar, membuka ruang untuk syaitan menipu dia bila dia tak tahu sebenarnya amalan sunnah tu macam mana. Bagi contoh, ada orang ajar baca surah Al-Kawthar 1000 kali kalau nak kaya. Nabi tak pernah ajar macam tu. Nabi SAW tak pernah ajar. Tapi bila kita tak tahu Nabi tak pernah ajar, kita percayalah apa dia kata. Tertipu. Tertipu. Pasal apa? Pasal kita ni kalau nak tahu tipu daya syaitan, mesti kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang berupaya menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Jadi sebab tu galakkan sangat-sangat kita ni kena kembali kepada sunnah. Tambah-tambah kita pula di akhir zaman, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi pun pagi saya sebut, orang yang anti hadis ni dia meruntuhkan pertahanan kaum muslimin. Sebab sunnah ni adalah pertahanan kaum muslimin. Di saat datangnya Dajjal yang boleh menyelamatkan mereka dari keimanan, dari beriman, menyelamatkan mereka dari beriman kepada Dajjal adalah ilmu Quran dan juga As-Sunnah. Kalau diruntuhkan sunnah Nabi ni, hadis Nabi ni, maka orang akan hilang tempat bergantungan. Dia tak tahu macam mana nak membezakan antara benar dan juga yang buruk. Antara sebab tu kita kena kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita tentang agama, macam mana cara sebenarnya kita nak melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau jam 4 pagi hantar WhatsApp bagi salam kat grup pun sama ke ustaz? Bagus soalan ni. Kadang-kadang kita bila kita nak hantar WhatsApp tu kan, kita bangun 4 pagi kita tengok dah WhatsApp. Tapi kita nak balas masa tu, kita pun mikir, mungkin balas masa ni. Dia pun ni ada satu lagi, salam tahajud. Dia bagi WhatsApp. WhatsApp salam tahajud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak payahlah bagi salam tahajud tu. Kalau boleh kita tak bagi tahu pun orang kita bangun dah masa tu. Tapi itulah, kita saya bangun dah tadi sebenarnya. Kita nak apa bila kita cakap macam tu? Kita nak suruh manusia, kita nak kadang-kadang kita nak orang tahu kita ni bangun awal, bangun dah masa tu. Kadang-kadang dia share nasihat-nasihat pula tu. Bangun pagi dia share nasihat. Melainkan kalau dia ni ada hajat dengan kawan dia, dia pakat dengan kawan dia, kita ni sama-sama bangun semalam. Dia panggil, ada orang bila beramal dia bukan nak riak, tapi dia nak nasihat. Dia nak kena pada nasihat. Contoh kalau dia pakat dua orang, kita dua ni, aku ni nak banyak salat tahajud, tapi kalau tak ada orang bagi semangat, tak ada semangat rasa. Rasa tak ada semangat. Kadang-kadang kita ni suami isteri, Nabi suruh kita saling memberi semangat antara satu sama lain. Suami kalau bangun awal kena kejut suami isteri. Isteri kalau bangun awal kejut suami. Jadi ada semangat tak? Ada semangat. Tapi kalau dia duduk seorang je, ajak suami tak bangun. Tak, kalau bangun sendiri kurang semangat. Ataupun kadang-kadang dia ni terlepas bangun semayang. Dia berpesan kat kawan dia, kalau kamu bangun awal kejut aku, kalau aku bangun awal kejut kamu. Tapi jangan bagi tahu orang lain lah. Pasal apa? Tujuan maksud dia adalah untuk menguatkan semangat dia untuk beribadah, bukan untuk riak. Yang tu mudah-mudahan tak termasuk dalam bab ni. Tapi kalau nak bagi korang, bagi tahu, share semua salam tahajud. Nak ayatnya dia bangun awal. Bagilah nasihat. Boleh bangun tengok WhatsApp. Okey, gini. Tak apa, nanti kita jawab pagi nanti. Supaya orang tak tahu pun kita sedang buat apa. Jadi bab riak ni bab yang sangat halus. Masalah hati ni sangat halus.
Dan dia mudah sangat kita ni tergelincir dari keikhlasan. Jadi semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita. Niat kita rasa comel dah kita ni, tapi kita tak tahu bila kita bangkit di hari akhirat, Allahu Akbar, comel setara mana tak tahu. Takut kita je anggap amalan kita tu comel, makna diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, kadang-kadang orang ni bila dia cerita kejayaan dia, macam tadi saya cerita pasal orang solat, orang berjaya, kejayaan dia periksa, kejayaan dia periksa, dia kata dia solat bangun malam. Kadang-kadang kita bekerja, orang boleh tanya, kenapa kamu ni mudah nak pangkat? Dia kata tak, saya sebenarnya adalah amalan saya, kalau saya pergi masjid mesti solat duha, di pejabat mesti solat duha, insya-Allah Allah mudahkan rezeki. Jadi bila kita kata begitu, merelatekan dengan kejadian kita, seakan-akan menunjukkan sedekah kita atau amalan kita diterima oleh Allah. Ada orang bila dia kata, kenapa kamu berjaya untung juta-juta? Pak saya dah setiap kali untung saya akan bagi ke orang miskin banyak ni portion. Jadi dengan sebab itu Allah gandakan pahala saya, Allah gandakan keuntungan saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah dengan cara tu kita nak sebut sedekah kita tu Allah Ta'ala terima? Bahaya. Kita mengharapkan amalan kita diterima, tapi kita tak boleh nak gazet Allah Ta'ala terima amalan kita, sehingga kita nak bangga kepada orang. Boleh jadi betul Allah Ta'ala bagi sebab sedekah kita. Kalau orang tanya, macam mana kamu? Alhamdulillah, rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Sama-samalah kita minta dengan Allah agar Allah murahkan rezeki kita. Saya ni tak ada apa, semuanya rezeki dari Allah. Kamu menunjukkan kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Kita puji Allah yang maha memberikan hidayah dan petunjuk. Jadi sebab tu dalam apa juga kita kata alhamdulillah, puji ni milik Allah je, tidak milik kita. Hatta kalau kita bangun di awal, bangun apa ke semua, jangan tunjuk kepada orang, biarlah kita sendiri antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ada lagi soalan? Kalau kita terjaga bangun malam, kita tanda Allah sayang kita. Apakah bila kita bangun terjaga waktu malam tanda Allah sayang kat kita? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila Allah Ta'ala rezekikan kita boleh bangun malam, alhamdulillah, boleh jadi kita termasuk daripada orang yang Allah sayang. Berdasarkan hadis mana? Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak silap saya dari riwayat Al-Imam Tirmizi, tapi ada dalam hadis 40 ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang. Kemudian Allah Taala kemudian Allah Taala sebut, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba tu mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka daripada apa yang aku fardukan. Kemudian senantiasalah hamba ni buat amalan sunat sehingga Allah sayang kepada dia. Bila Allah sayang kepada dia, jadilah tangannya yang dia pukul dengannya, jadilah aku, kata Allah, apa yang dia lihat dengannya, apa yang dia mendengar dengannya, apa yang dia buat kerja dengannya, apa yang dia berjalan dengannya. Maknanya anggota dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Allah akan pandu dia kepada kebaikan. Pujilah, alhamdulillah, syukur. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan talbis iblis. Kita berkata, oh Allah sayang kat aku sebab tu aku. Tak. Itu antara tanda, tapi jangan kita rasa sampai kita puas hati. Maknanya kita kata ini hanya tanda. Realitinya sama ada betul ataupun tidak, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Realitinya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Okey. Jadi begitulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jaga bab hati ni. Bab sembahyang malam ni antara rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara tips, ada orang tanya, macam mana kenapa dia ni tak mampu untuk solat tahajud? Okey. Antara tips lah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya tak ingat siapa yang jawab tu, tapi jawapan dia bagus jugalah.
Dia kata andai kamu ni taat kepadanya di siang hari, insya-Allah Allah rezekikan kamu taat kepadanya di malam hari. Kalau kamu bermaksiat kepadanya di siang hari, maka Allah Ta'ala akan halang kamu dari mentaatinya di malam hari. Maknanya kalau kita siang hari tu dak buat maksiat, jangan harap kita nak bangun malam di siang hari, di malam hari. Kalau kita nak bangun malam solat malam, maka kita kena jaga ibadat di siang hari. Istighfar, baca Quran, sebelum kita tidur baca doa dan sebagainya. Itu antara tips untuk kita ni mudah untuk bangun solat malam. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kita nak kembali pada jalan yang betul ikut sunnah, sedangkan kita confuse nak ikut ustaz yang masing-masing masing-masing klaim mereka tu dari ahli sunnah wal jamaah. Bagus soalan ni. Okey. Soalan ni maknanya apa? Macam mana kita nak ikut? Semua orang ustaz kata dia ni ahli sunnah wal jamaah belaka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah ahli sunnah ni dia tidak berhukum dengan nama. Dia tak hukum dengan nama. Ustaz ni betul sebab nama ustaz tu betul. Bapa saya sokong sebab saya sokong ustaz ni nama dia Hashimi, saya sokong nama dia. Bapa saya sokong. Kenapa kamu sokong ustaz A? Kenapa kamu sokong ustaz B? Jangan sokong ustaz tu sebab ustaz tu. Kenali sifat dia. Apa maksud kenali sifat dia? Apa yang dia sebut, apa yang dia ucap. Ada orang punya ta'assub sampai bila kantoi ustaz tu menipu, tetap dia kata tak. Walaupun ustaz tu menipu, saya tetap nak ikut dia. Pasal apa? Dia ikut ustaz tu sebab ustaz tu tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ikut ajaran dia. Jangan tengok pada figure dia tu, jangan tengok ajaran dia. Kalau dia kata dia ahli sunnah, apa bukti dia? Bukti kalau betul dia ahli sunnah, maknanya dia datang bawa hadis. Sebab sunnah ni hadis. Betul tak? Ahli sunnah. Sunnah tu apa? Hadis. Tapi kalau dia ni bila ajar, tak sebut tentang hadis, malah kadang-kadang sampai bawa hadis palsu, kadang-kadang menipu atas nama Nabi, macam mana dia nak claim dia adalah ahli sunnah? Sebab tu kita ni yang cerdik ni, kita kena pandai menilai. Bukan sekadar apa saja ustaz kata kita pun ya belaka. Tak. Dia cakap pula sedap, dia punya intonasi suara pula menarik minat. Tapi sebenarnya ada satu kumpulan kita pernah baca sebelum daripada ni, talbis iblis terhadap penglipu lara. Kita pernah baca tajuk topik talbis iblis terhadap penglipu lara. Penglipu lara ni adalah qusas. Dia cerita ke yo kita rasa memang betul cerita dia, tapi sebenarnya cerita bohong. Jadi kita kena hati-hati. Cara nak selamat macam mana? Pertama tadi saya kata, kenalilah sunnah yang sebenar. Kenali sunnah yang sebenar. Kita kena belajar. Yang kedua, bandingkan 2-3 orang ustaz. Tengok dengar ustaz ni, tengok konten dia macam mana. Bila dia sebut hadis tu macam mana, dia baca Quran okey. Lepas tu, kita yang ketiga, minta taufik dari Allah. Supaya Allah memberikan panduan kepada kita bertemu dengan orang salih yang sebenar. Ramai tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kita nak taubat, tapi dipertemukan dengan orang yang malah menjauhkan kita daripada Allah. Terjebak pula dengan ajaran-ajaran sesat. Yang ni yang kita bimbang. Jadi macam mana minta doa kepada Allah? Tapi doa saja tu, doa tu insya-Allah Allah pandu, tapi kita kena adalah usaha untuk membezakan antara yang benar dengan yang batil tu. Antara usahanya menambahkan ilmu berkaitan dengan agama, sunnah. Sebab tu saya juga sebut contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita ni nak menghampiri fitnah Dajjal. Kita tahu Dajjal ni sangat dekat sebab akhirat ni sangat dekat. Nabi SAW kata, kalau dia ada, dia boleh bantu kita, boleh berhujah dengan Dajjal. Tapi kalau tak ada, maka kena Quran dengan sunnah je yang memandu. So kita ni tiba-tiba di akhir zaman, ada golongan anti hadis, ada ustaz-ustaz yang bawa perkataan ni seakan-akan yang menjadi orang anti hadis sokong pula dia. Mungkin dia tak niat macam tu, tapi
perkataan dia memberi kelebihan kepada golongan anti hadis, maka kita kena hati-hati. Kenalilah sifat dia. Kata Abdullah ibn Mubarak, agama ni isnad, menyandarkan agama ni, menyandarkan ilmu kepada seseorang termasuk agama. Sebab kita nak ambil agama daripada dia. Tak, ustaz ni tepat kita ambil agama. Maka kata Abdullah ibn Mubarak, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kamu perhatikan daripada siapa kamu ambil agama kamu. Sehingga kalau dulu siapa yang amalan ahli sunnah, orang ambil amalan tu daripadanya. Tapi kalau dia bukan ahli sunnah, orang tinggalkan. Ahli sunnah maksud dia membawa hadis Nabi yang sahih. Tak guna dia kata saya ni ahli sunnah, tapi dalam pengajaran dia tidak membawa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ahli sunnah dia akan kata hadis, dia bawa kita kepada Nabi. Nabi buat macam ni, Nabi sebut macam ni, Nabi. Ahli sunnah tu hadis. Okay, Nabi solat macam ni, Nabi puasa macam ni, Nabi buat ibadat macam ni, Nabi baca Quran. Ni ahli sunnah. Bila kita dengar dia kata Nabi. Maknanya dia nak ajak kita kepada sunnah Nabi, itulah ahli sunnah. Tapi kalau dia kata tok guru saya, dia mimpi, ini maknanya dia membawa kepada amalan guru dia. Which is amalan guru dia bila sandar hadis tak ada. Kalau boleh jadi mimpi dan sebagainya. So macam mana kita nak kata dia ahli sunnah? Okay? Jadi saya tak sebut nama Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Sifat dia. Kenalilah sifat dia. Pasal apa? Sebab dengan tu kita boleh tengok dia ni siapa. Kalau kita kenali orang dengan nama, boleh jadi orang ni sekampung dengan kita. Kita minat kepada dia, bahasa dia pun sedap, akhir sekali kita kata ustaz ni betul. Padahal boleh jadi dia berdusta atas nama agama, kita tak tahu. So kenalilah sifat dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Habis dah soalan. Alhamdulillah, terima kasih bagi yang bertanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.